Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Ahlan bikum jami'an. Alhamdulillah, ana akhukum Dr. Ibrahim Abdullah min Akademi Dirasat Islamiyah wal Arabiyah bi Jami'ah Naradiwats University. أنا كرئيس قسم الشريعة بهذه الجامعة. إن شاء الله سيكون معنا slide atau takdim industri halal selepas COVID di Thailand. Okey, last lepas dah tu. Okey, kedudukan produk halal di Thailand. Di Thailand ni ada kajian yang dibuat bahasanya ada restoran yang halal yang diakui oleh pihak Syekhul Islam. 3,500 restoran yang halal di merata tempat lah. Mat'am halal mawjud fi syatta muhafazah fi Thailand. Dan juga di Thailand ni pada tahun 2 tahun lepas kedatangan pelancong daripada Islam, orang muslimin 3.6 juta orang setiap tahun, dan bilangan masjid yang resmi ialah 3,900 masjid. Adapun kefahaman penduduk rakyat Thailand di Thailand tentang halal ni, saya terdengar satu syarahan daripada orang Buddha, bukan orang Islam. Dia kata pada awalnya dia faham kata halal itu adalah satu ibadat, satu ikatan kita dengan agama saja. Tapi apabila kita kaji, terdapatnya halal ini adalah perkara yang bersih, perkara yang boleh datang kesihatan. Oleh itu dia kata kami, walaupun kami orang Buddha, jikalau terdapat ada dua restoran yang ada loko halal dengan restoran yang tidak ada loko halal, saya akan masuk, saya akan makan restoran yang ada loko halal. Ini maknanya kefahaman rakyat, walaupun dia Buddha, tapi kefahaman tentang halal bukan hanya sekadar ibadat yang kita dengan Allah Ta'ala sahaja, bahkan dia adalah satu kesihatan yang perlu rakyat Thailand bui kepentingan. Ini saya kata kita patut berbangga dengan halal, khususnya di negara Thailand. Jadi negara Thailand sebenarnya pada tahun ini dijangka negara yang satu daripada 5 negara yang boleh ekspor barang halal ke negara-negara Islam. Tapi oleh kerana terlandasnya COVID ni, saya rasa tak pastilah sampai ataupun tidak matlamat tadi. Okey, slide seterusnya. Jadi saya nak sebut di sini badan pengeluaran sijil halal di Thailand ni, satu badan saja yang resmi yang boleh mengeluarkan sijil halal ialah Majlis Al-Markazi Islami di Thailand. Jadi Majlis Al-Markazi Islam di Thailand ni yang diketuai oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam ini adalah sebagai pangkat yang tertinggi bagi orang Islam di dalam urusan orang-orang Islam yang berada di Thailand. Jadi markaz ataupun Majlis Markazi Al-Islami yang ada di Bangkok, badan inilah yang ada salahiyah, yang ada kuasa untuk memberikan sijil kepada mana-mana industri, mana-mana produk yang ingin sijil halal tadi. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Okey, kerja dia, bedaan dia ialah permohonan baru bagi mereka yang ingin permohonan baru tentang loko halal ataupun sijil halal, pohon di sini juga, dan tambah produk. Siapa ada produk baru boleh tambah, minta izin, minta permohonan daripada Majlis Al-Markazi Al-Islami di Thailand. Dan juga pembaharuan, kerana loko halal dia ada masa dia. Apabila habis masa dia, tamat masa dia, maka pasti kena buat pembaharuan. Dan juga kontrak pengeluaran. Ini adalah sebagai salahiyah, sebagai bedang yang telah diberi oleh pihak kerajaan kepada badan ini. Slide seterusnya.
Okey, kalau kita clear bilangan-bilangan nanti bilangan industri yang dapat halal sekarang ni 3,431 dan produk yang dapat logo halal sekarang ni 153,000 lebih yang dapat logo halal. Dan juga yang dapat CJ halal sekarang ni, CJ halal biasanya yang diberi kepada pondok ataupun kepada hotel ataupun restoran 6,875. Jadi bilangan-bilangan ini ialah bilangan yang diberi, yang diakui oleh pihak badan yang tertentu. Okey, seterusnya. Okey. Proses ini. Proses untuk nak dapat logo halal saya rasa tidak berbeza sangat dengan Malaysia. Yang pertama, menerima permohonan serta dokumen sokongan. Yang kedua, semak borang dan dokumen sokongan. Dan juga badan ini akan buat kursus tentang halal, kerana orang yang minta logo halal ni bukan saja orang Islam. Orang Buddha, orang bukan Islam pun ingin juga logo halal, maka pasti kena kursus. Kursus penyembelihannya, suci, bagaimanakah nak jaga barang tu jadi halal, dan juga tutukan kadar yuran, penerimaan yuran, seterusnya pemeriksaan makmal. Pasti kena ada pemeriksaan untuk nak dapat sijil halal ataupun logo halal ni, pasti buat pemeriksaan dan juga menyedia laporan. Seterusnya musyawarah ahli panel pengesahan halal dan mengeluarkan sijil halal. Saya rasa proses ni ataupun cara dia tidak berbeza sangat dengan Malaysia. Okey, seterusnya, slide seterusnya. Ini sebagai logo halal yang ada di Thailand. Kemungkinan berbeza sedikit daripada Malaysia ataupun di Jepun ataupun di Indonesia. Lagi terusnya. Okey. Belum pada ni sikit. Okey, ini biasanya barang-barang ni produk bukan daripada orang Islam. Walaupun rambuan-rambuan yang tidak masuk dengan sembelih dan sebagainya, tapi mereka ingin juga logo halal supaya produk mereka dapat dijual kepada negara-negara Islam, khususnya negara-negara Arab. Ya, seterusnya lagi. Dan badan untuk buat pemeriksaan tentang produk halal, salah satu daripadanya Academic Service Halal Food Science Center yang ada di Universiti Songkla University. Badan ini dia tidak ada salahiyah, dia tak mampu untuk nak mengeluarkan sijil halal, tapi dia boleh cek kata barang tu betul ke halal ataupun tidak. Ini ada satu badan untuk memantau barang-barang yang ada di pasaran. Okey, seterusnya. Dan juga ada satu badan lagi, Halal Science Center Chulalongkorn University yang diketuai oleh Profesor Winay Dahlan. Ini pun dia tidak ada kemampuan untuk nak mengeluarkan sijil, tapi dia boleh buat kursus dan dia boleh memantaukan barang-barang yang ada di tempatan, adakah logo yang diberi oleh pihak Majlis Markazi Islam tadi betul-betul, ataupun industri ataupun mereka yang ambil logo ni betul-betul guna logo tadi, ataupun ada barang-barang bercampur dengan benda yang tidak halal. Kerana memang bagi mereka peniaga, dia masukkan babi sedangkan logo halal masih tak ada. Ini benar-benar yang pasti kena ada badan untuk nak cek, nak memastikan betul benda tu halal. Okey, seterusnya. Ini adalah seorang pihak kerajaan lah sebagai penasihat menteri pertani yang ada di Thailand. Jadi beberapa hari baru ni dia buat satu projek untuk nak sokong produk halal, industri halal ni di 5 wilayah
di selatan Thailand, di Narathiwat, Jala, dan juga di Setun dan di Songkhla. Jadi insya-Allah projek ni apabila lulus, kita akan dapat nampak bahawasanya di Thailand ada bui peluang kepada Islam supaya membanyakkan produk-produk halal untuk nak masuk kepada pasaran-pasaran yang ada di dunia ni, khususnya negara Arab, dan juga dia akan buat MOU ataupun jalinan di antara 5 negeri di Malaysia, khususnya Kelantan, Perak, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Jadi produk halal ni insya-Allah kalau dilulus pihak kerajaan, insya-Allah produk ni akan masuk kepada serang ke pasar Malaysia dan juga negara-negara Arab. Tapi memanglah halangan oleh kerana berlakunya COVID, banyak rancangan-rancangan khususnya produk-produk tentang halal jadi satu cabaran untuk nak hantar kepada pasaran yang ada di dunia ini. Seterusnya. Okey, habis rasanya. Habis. Okey, terima kasih. Inilah kedudukan industri halal yang ada di Thailand, dan Thailand adalah satu negara yang bui kepentingan tentang produk-produk halal, khususnya industri halal, sehingga bukan saja makanan tapi pelancong pun nak jadi halal juga. Karena sekarang ni ada mereka kata apabila pergi ke Thailand memang pelancong tak halal, tourism tidak halal. Nah, itu adalah pegangan setengah-setengah khususnya negara Arab. Jadi bagaimanakah kita nak beri keyakinan kepada pelancong yang mari daripada negara Islam bahawanya ada di sana hotel halal, makan halal, lagi tourism halal. Ini apa yang pihak kerajaan mengambil berat supaya untuk meningkat lagi kedudukan halal yang ada di Thailand. Saya rasa itulah saja yang saya boleh kemukakan kepada musyarikin, dan kalau ada kesilapan saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.